ke tazkirah pagi FIM 1440 Hijriah yang terakhir. Okey, tazkirah ini adalah tazkirah yang terakhir untuk bulan Ramadan dan tahun ini, insya-Allah. Semoga banyak manfaat. Okey, ceramah kita pada hari ini seperti yang semua tahu adalah Dai Aiman. Okey, nama penuh beliau Aiman Sufian Aizman. Okey, beliau berasal dari Terengganu dan sekarang menetap di Rawang. Okey, beliau memegang ijazah sarjana muda syariah di Universiti Mu'tah Jordan. Okay. Beliau juga juara Dai Pilihan Almas TV3, Dai Pendakwah Nusantara musim kelima, iaitu pada tahun 2017. Beliau juga naib juara Dai Peringkat Asia. Beliau mewakili di program reality TV Indonesia di Jakarta. Beliau mewakili Malaysia dan antara 5 buah negara. So dia wakil Malaysia. Beliau wakil Malaysia. Okey, seterusnya sikit lagi. Sebab terlalu hebat untuk ceritakan. Okey. Beliau juga moderator Tanyalah Ustaz. Seperti yang semua tahulah, pagi tadi ada Tanyalah Ustaz. So, beliau daripada Tanyalah Ustaz dan terus datang ke sini. Oh, betapa komitmennya. Okey, beliau juga mudir Mahat Tahfiz Darul Quran wal Hadis di Bukit Badung. Okey, di luar negara juga dia terlibat sebagai duta kurban di Chad, Afrika. Beliau mutawif umrah. Beliau juga tour leader ke Jordan, Istanbul, Mesir dan Dubai. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita menjemput tetamu yang dihargai, yang special pada hari ini, Dai Aiman, untuk menyampaikan ceramah tersebut. Yang bertajuk 10 Fadilat Malam Terakhir 10 Fadilat 10 Malam Terakhir Ramadan. InsyaAllah dia sampai. Terima kasih Dai Wafi ya. Kebetulan memang ada tau Dai Wafi musim ke-6 saya tak sangka dia dah berubah jadi putih sikit. Alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan CEO kita, saya seronok jumpa Tuan CEO tadi. Dia kata kita nak pastikan staff-staff kita tak buka atas jalan. Sebab tu dia kau tim balik awal sikit. Seronok saya dengar. Dan seterusnya sahabat-sahabat saya, abang-abang saya, kakak-kakak saya, saya ni selalu renew road tag dengan takaful tuan-tuan. Jadi hari ni baru datang ke HQ-nya. Pokoknya ni orang-orang yang menjadi trainer ataupun yang mengurus takbir untuk program ini. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sebelum itu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafak setinggi-tinggi tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya kita bertemu pada hari ini. Nampak macam dah raya, muka berseri ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati ya. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah 10 akhir Ramadan ya. Dan bila mana kita sebut tentang 10 akhir Ramadan ini, tidak kita kembali kepada objektif kita masuk Ramadan ini adalah satu bulan yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kan kadang-kadang kita letih balik kerja, sini paling jauh dekat mana tinggal? Tapi sebelum tu lupa, abang senior saya. Ni abang senior saya, Abang Nazmi ya. Dia abang senior saya. Maknanya kalau senior ni maknanya cerdik lagi daripada junior lah. Hebat tuan-tuan. Pergi UK lagi dan sebagainya, idola saya lah ya. Dan bila mana kita sebut tentang Ramadan adalah tanda kasih sayang. Sini paling jauh rumah kat mana? Tanjung Malim. Tanjung Malim. Naik motor. Subhanallah. Setiap naik apa Wan? Drive ya? Subhanallah. Setiap roda yang bergolek itu mudah-mudahan mendapat pahala kan. Allah nak cari nafkah untuk anak dan isteri. Baik.
Jadi kadang-kadang saat kita drive tu bang, kadang-kadang sometimes dah keluar bahasa Inggeris dah. Sometimes ni kita mengantuk dan tiba-tiba kita terlelap. Bila terlelap, tiba-tiba dah tepi divider dah. Bila tepi divider, kita terjaga. Dan kemudian sikit lagi nak kena, kita betulkan kedudukan balik. Kan? Dan tepi tu, bahagian depan kita ni terelak. Orang kata apa? Selamat aku terjaga. Selamat aku terjaga. Ya? Dan kadang-kadang kita saat terlelap tu kita terlanggar bonggol. Terjaga. Lampu merah. Depan tu ada terelak lintas. Selamat ada bonggol tadi tu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu sebab apa? Sebab maknanya Allah masih sayangkan kita kan? Ya. Dan ketika itulah yang mana disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kita dengan menurunkan beberapa perkara special, ya, di antaranya Ramadan. Special tuan-tuan. Yang mana Ramadan ini adalah perkara tanda peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebelum kita menemui kematian. Baik. Yang mana kita sebutkan bahawa kadang-kadang kita ni selalu diberi peringatan oleh ibu dan ayah kita. Aiman, ya. Puasa, jangan tak puasa. Aiman, solat. Kadang-kadang mak ayah kita denda kita. Sebab apa? Sebab tanda sayang kepada sayang kepada ibu kita, kita pun dengar kata mereka. Tanda sayang kepada anak-anak, dia memberi peringatan kepada kita. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan di antaranya Ramadan, ya, sebagai peringatan dan tanda kasih sayang Allah kepada kita sebelum menemui kematian. Sebab kematian ni satu perkara yang besar. Baik. Kita lihat satu ayat saya nak berikan, surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut, tiba-tiba mati, ya, tengah-tengah bawa kereta mati, tengah main bola mati. Yang sedih adalah saat buat maksiat mati, tengah dancing dekat atas pentas, tsunami datang menjilat, tengah karaoke dalam disco, tiba-tiba terbenam. Kita tengok dalam WhatsApp kan, terbenam ditelan bumi, ya. Tapi kalau tengah-tengah dengan kuliah, ya, terpejam matanya, mati tuan-tuan. Yang tu Alhamdulillah, tak apa tuan-tuan. Kalau tengah-tengah masak ataupun tengah-tengah driving, nak pergi kerja, niat nak cari nafkah untuk keluarga, aksiden, meninggal dunia, Allahu Akbar. Besarnya nilai yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam duta kosmetik baru-baru ni kan, viral kan, tengah nak menghantar bantuan. Katanya, ya, drivernya waktu tu suami dia kata tak apa, biar abang yang drive. Lalu suaminya drive, kata depan sikit lagi abang berhenti sebab mengantuk sangat. Tak sampai kat depan tu, tiba-tiba aksiden, katanya masuk bawah lori ya. Masuk bawah, terbenam bawah lori ya. Jadi bayangkan tuan-tuan, inilah dia. Tiba-tiba mati. Tapi mati dalam baik, seronok kita. Contoh macam Datuk Dr. Hassan bin Al-Hafiz kan, macam mana kematian dia kan, seronok kita tengok. Kemudian 30 hari bulan 4 tu jadual dia di Surau An-Nur, Seremban. Saya tengok jadual saya malam ni mana pula kuliah. Tengok tuan-tuan, 1 hari bulan 5 jadual saya pula dekat situ. Kemudian ayah saya call, Aiman, kamu hati-hati, itu tempat yang sama, takut ikut jejak langkah yang sama pula. Dia kata macam tu. Ayah doa yang baik-baik je lah ya. Baik. Jadi nak cerita di sini bahawa kalau mati baik-baik, selesai tuan-tuan. Selesai. Tapi yang kita takut mati dalam keadaan yang buruk. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Saat itu kita celek-celek mata, gelap. Tengok kiri tak ada amalan, tengok kanan tak ada amalan, depan tak ada amalan, belakang tak ada amalan. Lalu ketika kita tengok, gelap saja. Aku kat mana? Aku kat mana? Tahu-tahu tuan-tuan, dalam kubur. Saat itu kita menjerit. Disebut dalam surah Mu'minun itu, yang disebutkan kita meraung, qal rabbi rji'un, ya Allah, kembalikan aku ke atas dunia ya Allah. Kembali ya Allah, tolonglah. Malam tadi karaoke tak sempat nak taubat. Malam tadi membawang tak sempat nak tumis. Contoh. Jadi nak ceritanya tuan-tuan,
Bila saat ketika itu kita meraung ketakutan, kita minta kembali kepada Allah. Kenapa nak kembali? La'alli a'malu saliha fima taraktu. Aku nak buat amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dulu aku tak hormat mak ayah. Kawan-kawan semua aku payung. Tapi mak ayah sikit aku tak hantar duit belanja. Ya, jiran sebelah aku lapar, kebuluran. Aku sikit tak bantu. Dulu waktu kerja suka curi tulang. Ya, kenapa curi tulang? Rugi. Baik curi benda-benda yang mahal-mahal ni. Ya, curi tulang. Buat apa? Jadi nak cerita di sini, kita nak kembali atas dunia, nak buat amal soleh. Lalu saat itu, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, apa respon Allah ketika itu? Allah kata, kalla, no, tidak sama sekali. Ini bukan main PUBG. Ini bukan main Mario. Abang-abang saya main PUBG juga ke? Saya tak tahulah. Sebab ini ada ya. Dah iwafi pun main juga ya. Allahuakbar. Dia macam ni tau. Dia kalau ustaz untuk jadi bahan ceramah boleh lah Ustaz ya. Kita kena tahu juga. Jadi ni pelajar-pelajar sekolah lah yang ajar saya, Ustaz sekarang ni saya tanya yang trending sekarang ni apa? Sekarang ni PUBG Ustaz. Saya level dah atas lah, tinggi dah. Dia kata, okey, ikutlah korang apa kan. Kalau PUBG nak main boleh. Tapi main PUBG 15 minit, baca Qurannya 3 jam. Macam tu kan. Selesai. Lalu ketika itu, yang mana kita lihat Allah kata tidak sama sekali. Mana boleh? Dah mati nak kembali semula. Lalu Allah kata, innaha kalimatun huwa qailuha. Engkau ni sembang kosong saja. Muhammad, lu sembanglah atas dunia dulu. Kau tak nak buat baik. Atas dunia dulu, mulut kau tak guna untuk membaca Quran. Kau membawang sana, membawang sini. Engkau ada tangan, tapi kau guna ke arah keburukan. Kau ambil itu, ambil ini. Sedangkan tangan inilah yang patut kau gunakan untuk mendidik anak-anak. Saat itu tuan-tuan, Allah kata, wa min waraihim, di belakang kamu dah ada standby dah. Dah ada standby dah. Apa dia? Barzakhun, alam barzakh. Sampai bila? Ila yaumi yub'atsun, sehingga hari pembalasan. Bayangkan tuan-tuan, saat itu kita dah, apa benda yang boleh tolong aku saat ini? Ya? Apa lagi yang boleh tolong aku saat ini? Wa qila man raq. Kita ni bos, ya? Tapi bos ni alhamdulillah ya, terbaik, luar biasa. Kita ni kadang-kadang kita ketua. Tak kisah ketua keluarga ke, ketua kampung ke, ketua pegawai ke dan sebagainya. Lalu ketika itu, saat kita petik sekali, budak-budak kita jalan buat kerja. Saat kita suruh buat itu, semua akan buat. Tapi ketika itu, saat kita dah mati nanti disebutkan, waqila man raq. Siapa lagi yang boleh tolong kau saat nyawa dah berada di halqum? Saat itulah baru kita merayu meronta. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, extend sikit je extend. Ya, aku nak berbakti kepada mak aku. Aku nak buat baik kepada staf aku. Aku nak menjadi seorang suami yang amanah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Harta benda aku dalam bank ada 1 juta EPF. Ya, ada 5 ekar tanah. Ada kereta 5 biji. Ya, semuanya aku nak infak ke jalan Allah. 1 aku nak bagi kepada Dai Aiman. Contoh tuan-tuan. Contoh. Kok betul apa salahnya kan? Baik tuan-tuan. Tapi saya bagi tahu tadi, saya model tahfiz, tak boleh pakai kereta besar-besar, nanti orang fitnah. Jadi pakai Alza je lah tuan-tuan. Baik. Jadi nak cerita di sini tuan-tuan, ketika itu ya, barulah kita meronta, kita menyebutkan kepada Allah, ya Allah, aku tak bersalah. Kenapa buat aku macam ni ya Allah? Disebut dalam Al-Quran. Ya, aku tak ada orang nasihat aku, tak ada orang bagi peringatan ke aku, lalu aku kira tak bersalah lah. Lalu ketika itu, ya, dijawab bahawa aku dah sediakan tanah yang luas, tempat yang luas untuk kau cari ilmu di atas dunia ini. Dari sebab itulah ini di antara perkara yang kita buat. Dan di atas dunia ini, aku dah turunkan macam-macam dah peringatan untuk kau sedar. Antaranya yang disebutkan peringatan tanda kasih sayang Allah adalah Ramadan. Nampak tuan-tuan? Ya? Ramadan.
Bayangkan kalau Ramadan tak ada, ya, cuba kita tanya pada diri kita, bila last kita tahajud? Ya, kalau ada Ramadan ni, alhamdulillah tuan-tuan. Sebelum sahur kita danlah tahajud sekejap, ya, danlah kita solat taubat sekejap. Kalau tak ada Ramadan, agaknya bila last kita khatam Al-Quran? Agak-agaknya last mengaji waktu sekolah petang tu kan, kita ada mengaji kan, lepas-lepas maghrib kita pergi rumah ustaz, mengaji Quran satu hari satu muka surat kan, sampai khatam selesai. Lepas tu bila last kita khatam? Dan kalau tak ada bulan Ramadan, agak-agak bila last kita solat sunat banyak macam solat tarawih. Allahu Akbar. Solat ba'diyah dengan qobliyah pun kadang-kadang kita kantoi. Jadi oleh sebab itu ni tanda kasih sayang Allah kepada kita. Nampak tuan-tuan, kalaulah habis saja Ramadan ni kita mati cun tuan-tuan. Cun sangat. Sebab apa? Kita dah standby dah. Puasa kita, zakat kita, dengan segala amal kebaikan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tanda kasih sayang. Baik. Kenapa Ramadan ini special? Sebab di dalam Ramadan ini ada dua perkara. Ada dua perkara. Yang mana disebut tadi 10 akhir Ramadan ini, ya, maka ada satu surah yang menceritakan tentang 10 akhir Ramadan, ya. Baik. Lalu surah ini biasalah kita bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, baik. Lalu dekat sini diceritakan tentang dua perkara. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, yang mana perkara pertama adalah inna anzalna, aku menurunkan. Menurunkan apa? Menurunkan Al-Quran. Tuan-tuan, ya, menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan special sangat. Kenapa? Yang disebutkan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Sebab itu yang menjadi petunjuk kepada kita manusia, tuan-tuan. Sebab itulah bila masuk bulan Ramadan, kita tengok banyak orang yang mengambil kesempatan Ramadan ini sebagai turning point untuk dia berubah menjadi orang baik. Sebab apa? Disebutkan hudan linnas. Tuan-tuan, hidayah ni bukan semua orang dapat. Hatta pakcik saudara Nabi yang Nabi sayang pun tak dapat hidayah. Ya wahai pakcik saudaraku, qul la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebutlah la ilaha illallah, kau akan dimasukkan ke dalam syurga. Aslim taslam, kau Islam, kau selamat. Lalu ketika itu pakciknya baik. Pakciknya luar biasa baik. Walaupun dia bukan beragama Islam, dia takkan pernah berikan siapa pun menyentuh Muhammad dalam perjuangannya menegakkan Islam. Nampak? Ni hebat pakciknya. Sebab tu Nabi sangat-sangat sayangkan dia. Sampai tahap bila tergambar siapa ayah Nabi, yang tergambar adalah Abi Talib, pakciknya. Lalu saat itu datang pakciknya. Geng-geng jahat ni, Abu Jahal, Abu Lahab ni, dia datang. Atarghibu an billati Abdul Muttalib. Sanggup kau nak meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib disebabkan budak ini? Lalu ketika itu Abi Talib pun, dia ni jenis orang lembut. Tak apalah, ya, udahlah tu kan. Aku tahu Muhammad, disebut dalam syairnya, ya. Wahai Muhammad, aku tahu syurga neraka itu benar. Aku tahu perjuanganmu benar Muhammad. Tapi biarlah aku mati dalam keadaan aku tidak beriman, dan aku mati dalam agama nenek moyangku. Tuan-tuan, ini pakcik yang dia sayang sangat. Bawa dia pergi ke Syam, berniaga bersama, bela dia, tak bagi siapa pun sentuh. Dan ketika itu tuan-tuan, terduduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa. Ya Allah, dia ni orang yang bela aku daripada kecil, ya Allah. Dia ni orang yang mempertahankan aku, ya Allah. Berikan sedikit nikmat Islam ke dalam dirinya, ya Allah. Rintihan ini didengari Allah Subhanahu wa taala. Lalu
Bila didengar rintihan ini, Allah pun menurunkan satu ayat Quran. Dia cerita apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kau Muhammad, kau tak boleh beri hidayah kepada orang yang kau sayang. Ni kekasih Allah ni, tak boleh ubah orang. Tak boleh ubah orang. Walakin Allah yahdi man yasha. Yang beri hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kadang-kadang makcik-makcik datang kat saya, ya. Ustaz, makcik ni bukan apa. Makcik ni rasanya tahajud tak tinggal, ya. Derma ni tak tahulah, ya. Memang banyak dah derma. Tapi dapat anak-anak yang degil, ya. Ataupun kita tengok ayahnya ustaz, anaknya pakai ketat-ketat. Ayahnya ulama, tapinya anak ular dalam semua. Jadi itulah macam Raihan sebut dalam lagu dia apa dia? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Oleh sebab itu tuan-tuan, bukan kita yang nak ubah orang jadi baik. Kau nak jadi apa ni Mat? Ini orang rehat-rehat ni. Kita pergi solat. Kau nak melepak sini, kau nak jadi apa? Ni semua orang pergi solat. Kita tak boleh nak ubah dia. Tapi apa yang perlu kita buat? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita beri nasihat, Mat. Jom Mat, kiamat nak dekat ni Mat. Kau tak ingat mati ke? Kita nasihat dia tuan-tuan. Nasihat dengan hikmah. Mat, ini aku ada bagi hadiah sikit untuk kau ni. Buka-buka hadiah, kopiah. Jom kita solat sama-sama. Ataupun kalau bagi kopiah tak elok tuan-tuan, kita bagi hadiah. Mat, ada hadiah sikit Mat. Buka-buka kain kapan. Okey tuan-tuan. Okey. Macam tu. Itu kalau lelaki lah. Ya, kalau lelaki itu namanya main kasar ya, Ustaz Wafi. Main kasar Baik. Lain kali Tuan CEO ya. Untuk kita nak kena bagi anugerah juga. Pekerja cemerlang kita bagilah hadiah MIB ke apa kan. Contoh. Pekerja yang malas pun kita bagi hadiah juga tuan ya. Tadi apa? Kita hadiah kalau kain tu murah sangat, kita beli kereta juga. Kita bagi orang kata apa, kereta sorong. Ataupun kita belikan keranda terus untuk dia nampak tuan-tuan, nampak anak kena kunci tadi ya. Baik. Okey tak apa. Dengar Test. Okey, boleh kita terus Okey. Jadi oleh sebab itulah disebutkan apa dia? Hidayah ini yang mana Allah turunkan kebanyakannya di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan menjadi turning point untuk kita berubah. Baik, kita tengok ayat seterusnya yang menjadi kaitan kepada inna anzalna. Allah turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu sebut lain sebab apa? Lain daripada Isyak sampai ke subuh kita kena all out. Qadar. Kenapa qadar? Baik, qadar ini pula ada banyak maksudnya, tapi saya nak share satu saja. Ya, yang mana qadar ni apa? Apa yang kita tahu tentang qadar? Qadar ni dia apa dia? Ketentuan, betul tak? Ya. Bismillah. Okey. Qadar ni nak buat macam mana? Dah kodok qadar makcik macam ni ya, susah ya. Kita faham qadar ini ketentuan, betul? Baik. Jadi memang betul ketentuan. Disebut Lailatul Qadar, maknanya di sini Allah sebut qadar disebabkan adalah inilah takdir kita untuk sebulan yang berikutnya. Nampak? Kalau Ramadan kita boleh jaga solat tarawih, insya-Allah lepas daripada tu solat jemaah fardu kita boleh jaga. Kalau Ramadan kita boleh tadarus, lepas daripada tu at least satu hari satu muka kita boleh jaga. Kalau Ramadan kita boleh sponsor orang buka puasa, saya yakin tuan-tuan mesti ada paling kurang sehari sponsor orang dekat surau tuan ya. Jadi saya rasa paling-paling tidak tengok orang susah tepi jalan, kita tak berat tangan untuk berikan infak.
tuan-tuan. Sebab itu qadar. Baik. Lalu disebutkan apa lagi tuan-tuan ayat seterusnya? Ayat seterusnya adalah tanda tanya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lalu tanya apa? Kau tahu tak? Kau tahu tak besarnya malam Lailatul Qadar ni? Kau nak tahu tak hebat darah mana Lailatul Qadar ini? Bila ada persoalan ini, maka suatu perkara yang besar Allah nak cerita. Contohlah macam kita beli kereta baru. Ada yang beli kereta baru ke? Contoh kereta baru kita cerita. Contohlah kereta Hilux. Kereta Hilux. Kita beli kereta baru. Cantiknya kereta kau ni man. Pakai kereta Hilux. Ataupun pakai kereta Wildfire. Contoh. Lalu kita kata, kau nak tahu tak hebatnya kereta ni? Kau nak tahu tak? Nak tahu tak? Nak tahu lah. Baru kita cerita ada kamera lah, ada itu, ada ini dan sebagainya. Lalu bila Allah turunkan ayat wa ma adraka ma lailatul qadar, kau nak tahu tak hebat darah mana Lailatul Qadar ini? Lalu dijawab, kalau kereta tadi kata ada sensor lah apa semua, tapi Allah jawab Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, tuan-tuan. 1000 bulan ni banyak. 83 tahun lebih kurang 83 tahun lebih kurang. Tapi bukan 83 tahun. Disebut khairum. Khairum ni lebih baik. Mungkin boleh jadi 2000 bulan. Boleh jadi 3000 bulan. Mungkin boleh jadi 10,000 bulan. Contoh tuan-tuan. Jadi nak cerita di sini apa dia tuan-tuan? Inilah salah satu yang disebutkan ganjaran Lailatul Qadar. Dan inilah salah satu yang disebutkan kelebihan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang mana kalau kita lihat dalam sebuah hadis diceritakan apa? Pada malam Isra dan Mi'raj itu, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa ni, kita dah dengar cerita ni kan? Yang mana ketika itu Jibril tarik, Muhammad kau jadi imam. Habis jadi imam, Jibril tanya, Muhammad kau tahu tak siapa yang jadi makmum ramai-ramai ni? Lalu tak tahu. Lalu Jibril kata, inilah seluruh para anbiya yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa adik bongsu? Kenapa Nabi yang terakhir jadi imam? Kerana inilah penghormatan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan disebut dalam hadis Nabi SAW, maka tidak akan masuk siapa pun ke dalam syurga, melainkan yang akan rasmi, yang akan masuk dahulu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Special gitu tuan-tuan, special. Tapi kalau ikut logik lah kan, kalau ikut logik, umur kita ni lebih kurang umur berapa tahun? Kalau kita ni standard berapa? Lebih kurang 60-70, betul tak? Dan ini disebut dalam hadis, umur umatku 60 hingga 70. Semalam saya jumpa seorang pakcik ni, dia datang dekat saya, dia sembang. Seronok dia sembang, dia seorang tentera. Umur dia rupanya 82 tahun. Saya kata, pakcik ni daripada telefon wayar lah dulu. Telefon pusing-pusing tu. Sampai ke WhatsApp pakcik ada telefon. Dia kata, semua zaman dia ada tuan-tuan. Dahsyat pakcik ni. Dia buat koleksi agaknya kan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak compare, kita ni 60-70 tahun. Paling banyak umur kita zaman sekarang ni berapa ya? 100 ada lagi ke? Ada kot ya, 90-70. Okey, baik. Ambil lah maksimum 90 tahun. Umat Nabi-Nabi terdahulu, ada yang sampai 900 tahun tuan-tuan. Kalau nak compare kebaikan yang kita lakukan, confirm kalah. Kita ni 60 tahun. Cipu je. Berapa je ratio dia tuan-tuan. Tapi kenapa kita masuk syurga dulu? Kerana pertama tadi, kita ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. Kita buat kebaikan lebih baik pada 1000 bulan. Bayangkan kalau kita dapat 10 kali je, dah berapa dah tuan-tuan. Yang kedua, kita ada kelebihan apa dia? Umat Nabi Muhammad, kita ada syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena selalu berselawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Kita berselawat. Yang ketiga, banyakkan kita lakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu oleh sebab itulah diceritakan di sini apa dia?
Allah turunkan Lailatul Qadar ini lebih baik pada 1000 bulan. Di antara kelebihan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu ya, oleh sebab itulah muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu selesai daripada sudut kita cerita tentang fakta. Tentang faktanya begitu. Dan kita nak lihat pula apakah kesan daripada perlakuan kita tadi. Ya, tadi mungkin sebelum kita masuk apa kesan dia, kita boleh lihat bagaimana apa di antara amalan yang boleh kita lakukan pada malam-malam terakhir ni. Ini banyak dah kita dengar. Di antaranya beriktikaf. Yang mana disebut dalam hadis Aisyah menyebutkan apa dia? Nabi SAW ya, akan lebih kuat ibadahnya di bulan Ramadan berbanding di bulan-bulan yang lain. Dan baginda SAW akan lebih kuat ibadahnya pada 10 malam terakhir berbanding dengan ya hari-hari lain di dalam bulan Ramadan. Nampak? Ya? Berbeza dengan kita. Kita ni pegang pada satu hadis je. Apa dia? Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Maknanya 21, 23, 25, 27, 29 aku nak pasang reminder. Ya? Aku nak bangun malam. Hari-hari lain aku nak fokus buat kuih tak nanas. Contoh tuan-tuan. Fokus waktu tu cukuplah. Dapat 38, dapat 1000 kelebihan, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, hari lain kita tengok cerai kerama. Hari ni berapa bulan ya? Hari ni 22, tak apalah, layan drama dululah. 23 esok kita iktikaf. Tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan bila saat kita sebutkan bahawa inilah dia kesilapan yang berlaku. Sebenarnya adalah kenapa disebutkan malam-malam ganjil? Kerana saat itu kita kena doublekan, triplekan amal-amal ibadah kita. Bukannya waktu tu je kita buat, tuan-tuan. Ya, baik, selesai. Lalu disebutkan lagi muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua kita sebutkan sebagai doa, ya. Satu doa yang mungkin boleh kita amalkan. Kita sebenarnya kita tahu dah doa ni, kita biasa dah baca, cuma kita buat revision, ya, kita buat ulangan, yang mana disebutkan dalam hadis daripada Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ikut sama-sama boleh? Baik. Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Okay, kita sambung terus. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sama-sama ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sepanjang malam Lailatul Qadar, sepanjang kita rehat itu, biarlah mulut kita tidak henti daripada menyebut perkataan itu. Hadis riwayat Tirmizi. Baik. Dan seterusnya, yang paling penting yang kita takut merosakkan amal-amal kita ketika itu adalah dengan kita menjaga lisan kita, tuan-tuan. Jaga lisan kita. Berkata yang baik-baik ataupun diam. Diam lebih baik. Kenapa? Dalam hadis disebutkan apa dia? Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji dan perbuatan yang keji, Allah tidak perlukan orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Takut, tuan-tuan. Puasa tu memang confirm wajib dah. Tapi nak cerita Allah marah sampai Allah kata hang tak puasa pun tak apa. Semak ya, buat penat je kan. Tapi still puasa itu wajib, ya. Baik. Jadi itu di antara amalannya. Kita tengok pula macam mana cara Nabi. Cara Nabi menghidupkan akhir Ramadan. Pertama, Nabi lebih bersungguh. Yang kedua, Nabi akan mengejutkan ahli keluarganya. Ini susah juga kita nak buat. Nak kejut isteri pun takut juga. Yang jom sama-sama. Apa abang ni? Kena cegah dengan isteri kan. Sagi saya nak bangun sahur lah apa semua ni. Yelah ikut awak lah kan. Macam tu. Bukan takut bini, tuan-tuan. Bini menakutkan. Tuan-tuan ya. Jangan marah kat saya. Saya saja je, tuan-tuan ya. Baik. Dan seterusnya, bukan orang sini ya, orang tempat lain. Kalau di negara Arab tu, orang perempuan yang ganas-ganas, tuan-tuan ya. Memang mengerikan. Baik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebab itulah kalau Abang Azmi saya, kita ingat kan dulu tuan rumah kita kan, tuan rumah kita ni dia kalau kat negara Arab umur kadang-kadang dekat 40, bini 20-an je. Sebab apa? Orang Arab ni bini dia ni dia badan besar-besar, ya. Ganas-ganas pula tu tuan-tuan, ya. Dan dekat sana dia kena ada rumah, ada kereta dulu baru boleh kahwin. Sebab bayang kalau sebaya macam mana ustaz, ya. Habis kena wrestling juga kat rumah, ya. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, selesai. Lalu kita nak cerita pula kesan bila mana kita melakukan amalan Lailatul Qadar ini. Ni dah selesai dah. Kita dah cerita dah untuk solat, infak dan sebagainya, selesai. Kita nak tahu pula apa kesan dia, kesan dia. Lalu disambung ayat ini, apa dia? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Baik. Kesan tuan-tuan luar biasa. Ya, tanazzalul malaikah. Turun malaikat. Kalau malaikat satu malak. Tapi kalau malaikah ni maksudnya berbondong-bondong. Penuh para malaikat yang mengerumuni saat malam Lailatul Qadar. Bayangkan tuan-tuan, sebab itulah malaikat ni diperbuat daripada apa, ya? Daripada cahaya. Bayangkan, sebab itu disebutkan bahawa antara tanda malam Lailatul Qadar adalah saat siangnya, ketika itu matahari naik tapi kita tak rasa panas. Kerana apa? Kerana dilawan oleh sinaran cahaya para malaikat. Penuh para malaikat tuan-tuan, ya? Lalu kita, sebab itulah kadang-kadang bila pagi-pagi tu kita buka tingkap, tenangnya hari ni. Kita cerita dekat jiran kita, Jah, malam tadi aku rasa aku dapat Lailatul Qadar lah, Jah. Sebab aku rasa tenang je kan. Dapat Lailatul Qadar, cerita kat orang tuan-tuan. Itu belum tentu dapat lagi tuan-tuan, ya. Ingat ni apa? Explorers ke? Mencari-cari, ya. Bukan apa, aku ni tak pernah tinggal lah tahajud ni, Jah. Cerita ke orang pula lagi, ya. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, ini di antara perkara. Baik. Kenapa malaikat turun ramai-ramai ni? Apa kerja dia? Ya, apa kerja dia? Lalu kerja dia apa dia? Kerja dia adalah mengaminkan dan mendoakan kebaikan kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang sponsor kita, contoh buka puasa, saya ajar dekat anak-anak tahfiz kita, ya, saya ajar, kalau ada orang taja kita makan, beri kita makan, tak perlu kita kata, haji ni kaya lah, walaupun dia kaya, dia pemurah. Tak perlu cakap macam tu. Kita doakan dia, ya Allah, kau murahkanlah rezeki CEO, sebab dia beri bonus banyak tahun ni. Contoh tuan-tuan, contoh ya puas jamaah saya. Contoh tuan-tuan, bila kita mendoakan kebaikan dia, lalu disebut dalam hadis apa dia? Kau pun sama. Kau pun sama. Kau doakan kebaikan orang, maka kau pun akan dapat sama. Dan ini tugas malaikat. Malaikat akan timbal balikkan terhadap apa yang kita minta. Tapi bayangkan, geram betul lah aku dengan si Jah sebelah rumah ni. Asal bulan puasa je datang kok memon. Hantar sofa baru, ya. Aku geram betul lah. Kita rasa bengang ni. Harap-harap lah, terbakar rumah dia biar padan muka. Lalu apa fungsi malaikat tadi? Kau pun sama. Nanti kau dapat kemusnahan di situ, ya. Anak kau ni, dia cerita pasal anak orang, dia geram tuan-tuan. Tuk dapat kepada anak kita. Hati-hati tuan-tuan, ya. Lalu disebutkan di sini, ya, yang disebut tanazzalul malaikatu waruh. Dengan Jibril pun turun. Ruh ni Jibril. Jibril pun turun. Fiha biizni rabbihim. Baik, ni kita kena dengar betul-betul. Min kulli amr. Semua perkara. Hutang kita, ya Allah, kau bantulah untuk lansaikan hutangku, ya Allah. Ya Allah, engkau mudahkanlah, engkau bukakanlah hati anak aku supaya dia tak degil. Kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah, supaya dia menutup aurat. Ya Allah, engkau lembutkanlah hati suamiku supaya dia boleh datang berjemaah. Dan kadang-kadang saya dengar cerita tuan-tuan, isterinya solat, jaga betul-betul tuan-tuan, suaminya solat Jumaat pun tidak. Ujian tuan-tuan, ni ujian, ya. Lalu kita doa, min kulli amr, semua perkara, ya Allah,
Aku nak rumah banglo. Doa saja tuan-tuan, tak jadi masalah. Lalu last konklusi di dalam ayat yang kita baca ni tuan-tuan, salamun. Ini conclusion dia, salamun ni apa maksud dia? Bukan Sailor ya. Salamun maksudnya selamat kita tuan-tuan ya. Daripada apa? Daripada bala bencana. Selamat kita daripada perkara-perkara maksiat. Selamat kita daripada kemusnahan. Selamat anggota keluarga kita. Disebut dalam surah Maryam ayat yang ke-15, maka selamat kita daripada 3 perkara. Yang pertama, selamat daripada kelahiran. Yang kedua, selamat saat kematian. Saat kematian kan mencabar tuan-tuan, ya, sampai disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam saat ketika mana sahabat-sahabat tengah duduk lepak-lepak gelak-gelak, Nabi datang, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kalau engkau tahu apa yang aku tahu, pasti kamu akan lebih banyak menangis daripada gelak ketawa. Sebab Nabi selalu terbayangkan susahnya umatnya nak mati. Ya, lalu disebutkan yang ketiga apa pula? Kesusahan saat yaumi yub'atsun, saat hari pembalasan. Susah sangat tuan-tuan. Sampai saat sahabat tanya, ya Rasulullah, saat di padang mahsyar nanti tak segan ke kita? Ya, tu Tok Imam, Tok Bilal, semua tak berbaju. Ya, itu dak office kita tu yang comel-comel tu semua tak berbaju. Tak malu ke kita? Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, nak malu pun tak sempat. Sibuknya keadaan kita di padang mahsyar. Masing-masing menghiraukan halnya yang tersendiri. Apalah nasib aku nanti. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, oleh salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai pagi ya, kita nak hidup kita selamat. Sebab itulah yang disebutkan yaumala yanfa'u malu wala banun. Saat kita nanti di padang mahsyar ya, saat ketika anak pinak, harta benda tak function dah, illa melainkan man atallah, orang yang datang bertemu dengan Allah dengan apa? Qalbun salim. Hati yang selamat tadi kita bincang, ya, hati yang sejahtera, hati yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang benar-benar nak kepada kebaikan. Oleh sebab itu kita nak tengok hati dia baik tak baik, ya. CEO, tuan nak cari pekerja, kita nak tengok tingkah kita nak tengok dia ni betul-betul kerja ke tak ni. Kita tengok tindak tanduk dia. Itu lambang kepada hati dia bersih ataupun tidak. Ya. Habis tu nak cari jodoh pula macam mana? Ada orang tanya saya, ke kita nak tengok cantiknya saja? Cantik itu akan terselah dengan hatinya. Ya, kalau kita tengok dia punya cantik tuan-tuan, first impression kita boleh tengok cantiknya Mira Firzah ni kan. Contoh tuan-tuan, muka dia cantik, tapi bayangkan tuan-tuan, lepas seminggu dia kerja dekat sini, mulut macam puaka. Malas, baunya busuk. Contoh tuan-tuan. Tapi bukan orang sini, orang ni di Zimbabwe sana tuan-tuan. Jadi ketika itu tuan-tuan, cantik lagi ke? Tak cantik dah. Tapi kenapa sampai sekarang kita tengok mak kita, mak cantik lah mak. Kita tengok cikgu kita, cikgu cantik lah cikgu. Kenapa ya? Sebab kecantikan itu datang daripada dalam. La nahtajul mala kay nasdada jamala jauharna huna fil qalbi talala. Sambung sikit. Tuan-tuan ya. Kita nyanyi lagu tu sampai berjoget-joget. Tapi maksudnya bagus. Maksud tu dia tuan-tuan ya. Lupa pula bulan puasa kan. Dekat kaunter dah raya dah ya. Dekat kaunter ya. Kakak kaunter jangan marah saya ya. Nampak lilap-lilap tu ya. Betul ke tidak tu tak? Tak betul lah Ustaz ya. Baik. Jadi ketika itulah saat disebutkan la nahtajul mala, tak perlu duit banyak pun nak nampak cantik ni.
Sebab baru saya tahu, lepas kahwin baru saya tahu, rupanya barang makeup orang perempuan ni mahal tuan ya. Last sekali saya kata, yang ini peruntukan abang lah. Kamu nak beli makeup macam mana kamu belilah. Simplicity ke apa ke, kamu belilah. Ya. Jadi itu dia tuan-tuan. Tak perlu duit banyak untuk bagi nampak cantik. Cukup hati yang baik, nampak perilaku yang baik, hati cantik, nampak rupa yang baik. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan Wafi ada berapa minit lagi? Boleh lagi ya. Kalau agak-agak dah tepi tu ambil je lah mic saya ya. Sebab saya tengok dia dah tersenyum gitu kan. Senyum tu suruh berhenti ke suruh sambung ya. Baik ya. Patutnya saya forum dengan dia hari ni ya. Baru sesuai ya. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Nanti kena buat pertandingan da'i mewakili takaful ya. Mewakili orang kata apa, department ke kan. Dia tengok confirm lah da'i Wafi juara lah. Dengan punchline dia lagi ya. Saya berapa tuan-tuan? Sebab kalau kita ada program, kadang-kadang kita join dengan geng-geng pelawak ni ya, geng pelawak Azli Senario. Saya baik ya, dengan Syah Raja Lawak, dengan macam-macam tuan-tuan ya, dengan geng Raja Lawak ni. Jadi saya kata, bang, share sikit bang punchline saya nak bawa dalam ceramah lah. Tak nak sendu sangat kan. Kita nak unsur-unsur humor. Jadi macam-macam lah dia kata. Macam-macam lawak-lawak yang diberikan untuk nampak persembahan tu lebih hidup. Macam-macam tuan-tuan. Baik. Jadi last sekali. Last. Kita tengok kita nak apa dia yang kita nak capai. Bila mana kita dalam bulan Ramadan ni, kita ambil satu hadis. Satu hadis tuan-tuan. Kita ingat tak waktu kita buat dosa ataupun saat kita mungkin dah umur kita 50, 60 tahun, sometimes kita duduk saja-saja, kita fikir, kan syok kalau aku dapat kembali balik pada umur 5 tahun, 6 tahun. Waktu tu kan tak ada dosa, waktu tu kan tak ada masalah, waktu tu kan semua baik-baik je. Mak yang suap makan, ya, ayah yang tolong pakaikan baju, tolong mandikan dan sebagainya. Seronok kita waktu tu kan. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Sebab waktu tu tak ada dosa. Kita ni tak ada kekotoran dalam diri kita. Ya, kita terfikir dah seronoknya dapat. Jadi oleh sebab itulah Allah kabulkan apa yang kita nak tu. Allah kabulkan. Dengan cara apa? Dengan cara Allah turunkan Ramadan ini. Disebut dalam hadis, man shoma Ramadana. First, man qama Ramadana. Qama ni maksudnya kita menunaikan tarawih. Man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar. 3 hadis yang lebih kurang serupa. Imanan wahtisaban, ya, dengan keimanan dan ketakwaan diampunkan dosa. Baik, kita dua ni tuan-tuan, imanan ni disebut dalam ayat Quran. Siapa ataupun apakah tanda-tanda nak tengok orang itu dah beriman ke belum? Kita tengok sikit ya. Yang mana disebut dalam ayat Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Baik. Orang beriman dia ada vibrate, getaran tuan-tuan. Getaran jiwa, hatinya bergetar. Kita bergetar juga tuan-tuan. Yang bergetar poket kita. Sebab apa? Mesej masuk. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bergetar hatinya itu ya atas 3 faktor. Faktor yang pertama sebab tanda sayangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tuan-tuan ya, mungkin ada di kalangan kakak-kakak kita ni suaminya jauh nun di Sabah sana. Ataupun abang-abang kita, isteri kita jauh nun di Kelantan sana ya. Tapi bayangkan ni nak cuti raya, masing-masing balik kampung, tak sabarnya nak jumpa isteri tercinta. Ya, nak pakai cantik-cantik, ya, nak belikan bunga, belikan coklat, nak berikan kepada isteri. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, apa saja kita sanggup berikan kepada isteri sebab kita sayang. Bang, ya, sepanjang 6 tahun kita kahwin ni, tangan saya ni ringan je, macam tak ada apa kat sini ya. Pandai dia bagi signal ya. Saya faham ya. Awak jangan risau. Lepas saya dapat bonus nanti, sampai ke bahu saya bagi awak emas ya. Sampai ke bahu tuan-tuan, nak cerita banyaknya. Sanggup kita buat apa saja. Bertepatan dalam ayat Quran disebut apa?
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sambungan dia. Lillahi rabbil alamin. Baik. Tafsirannya apa dia? Sesungguhnya solatku, amalku, hidupku, matiku karena Allah yang satu. Kuserahkan segala harta jiwa dan raga sebagai tanda cinta kepadamu yang esa. Rap sikit tengah hari ni tuan-tuan ya. Yalah, orang kata tengah hari ni nak bagi senyum sikit. Itulah maksudnya solat kita, amal kita, zakat kita, kerja kita, semuanya lillahi ta'ala. Itu tanda sayang kita. Yang keduanya, sebab apa kita ni bila sayang, kita akan mengadu. Kita sayang mak kita kan. Waktu muda-muda dulu ingat kan, ingat mak ni kat sekolah ni ada orang sekolah kacau lah kan. Kita call mak dia, kita mengadu dekat mak kita. Lepas tu kita kata nak call siapa pula? Call ayah pula lah. Call ayah. Ayah nak mengadu sikit ni, duit tak ada lah. Kalau dengan ayah duit dia. Kalau duit cari ayah. Nak cerita di sini bahawa saat seseorang itu sayang kepada Allah, dia akan sentiasa mengadu. Ya, dalam solat kita, Rabbi ghafirli, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, warhamni, kesiankan aku ya Allah. Lagi wajburni, tutuplah aib aku. Dulu pakai kebaya ketat, sekarang ni baru tutup aurat. Ya, warfa'ni, muliakan aku ya Allah, warzuqni, berikan rezeki kepadaku ya Allah, wahdini, berikan hidayah kepadaku. Lagi wa'afini, berikan kesihatan kepadaku, wa'fu anni, I'm sorry ya Allah. Ini di antara doa yang paling banyak kita baca every day. Ini doa paling banyak, tapi lagi bagus kalau kita boleh menghayatinya. Bayangkan saat seorang yang cinta kepada Allah dan saat dia menyebut doa ini, pasti akan terkesan pada dirinya. Selesai. Yang kedua, dia merasakan gementar dalam hatinya. Duit letak sini, 500 letak atas meja. Ya? Kemudian kita tak perasan kawan kita tertinggal wallet di atas meja. Ya? Ketika itu kita duduk dekat meja sebelah. Kat meja sebelah, kita tengok wallet dia ada kat sebelah. Kita ni nak ambil tuan-tuan ya. Ambil 100 dia bukan perasan pun. Duit dia banyak. Kita pun nak ambil tuan-tuan. Tengok cover line. Lepas tu kita nak ambil ni. Agak-agak waktu tu apa perasaan kita? Takut tuan-tuan. Berdebar kita ni. Kalaulah kantoi ada CCTV ke apa, matilah kita kena buang kerja. Berdebar saat itu. Ya, bayangkan saat buat jahat kita takut tuan-tuan. Kita takut. Takut itu kasih sayang Allah. Waktu muda-muda dulu, ya, naik 125 dengan awet kita. Contoh tuan-tuan ya. Kita naik 125 dengan awet kita dulu ya, walaupun seronok bawa awet, tapi saat itu kita rasa takut dalam diri kita. Takut tuan-tuan. Buat salah ni takut, ya. Takut. Kita bangun pukul 8 pagi. Lambat, ya. Lambat pergi kerja, takut. Satu lagi kita takut kita tinggal solat subuh. Ini satu yang Allah campakkan kepada kita fitrah sebagai manusia. Bayangkan kalau kita betul-betul amati apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Mudaththir ayat 42. Hai penghuni neraka Saqar. Ini dialog Allah dengan penghuni neraka. Kenapa duduk dalam ni? Lalu penghuni neraka kata, ya Allah, kami tergolong di kalangan orang yang tinggal solat. Tinggal solat, duduk dalam neraka Saqar. Bawah tu, paling lantai sekali. Kenapa duduk dalam ni? Ya Allah, kami tergolong di kalangan orang yang tak jaga lidah. Bulan Ramadan pun duduk sembang banyak lagi, membawang. Kenapa duduk dalam ni? Allah tanya lagi tuan-tuan. Ya? Kami ni perut kenyang. Tapi masih lagi ada orang yang kelaparan. Jiran-jiran kami yang lapar masih ada. Kami kenyang. Makanan sampai buang-buang. Sebab tu disebut dalam hadis, tidak sempurna iman jika kau tidur dalam kekenyangan. Perut kenyang. Sedang jiran tetanggamu menangis kerana kelaparan. Tak sempurna iman kita. Bayangkan saat itu, orang yang beriman dengarkan akan perkara ini,
dia mesti rasa bersalah. Salahnya, ya Allah, ya, salahnya, ya, pergi belakang bangunan minum air, teh tarik. Contoh tuan-tuan, jangan kita buat, takut kepada Allah. Dan yang terakhir sekali, iman sebab sayang dan sebab takut. Yang kedua, wahtisaban, penuh pengharapan. Harap apa tuan-tuan? Harap pertama Allah terima, harap kedua Allah ampunkan. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Surah apa ya? Surah apa? Surah apa Ustaz? Sajadah. Nampak? Saya nampak dah mulut tu. Nampak tuan-tuan ya? Baik. Ayat ni tiap-tiap hari Jumaat kita baca, betul Ustaz dah? Tiap hari Jumaat. Baik. Ayat ni dia cerita apa? Waktu malam kita tidur dalam bilik kita, ya. Tilam ni mahal ni. Tilam apa bang? Bono. Bantal apa? Bantal Hotel Das Abdul ke apa ke, ya. Baik. Ada ke dia punya ejen kat sini ada? Baik. Ketika itu komputer kita punya selimut ni tebal, aircon kuat, sejuk kan? Tengah malam kita boleh tatajafa junubuhum, tinggalkan tempat tidur tadi. Susah tuan-tuan. Pergi ambil uduk, duduk atas tikar sejadah, kita angkat tangan, yad'una rabbahum khaufa, mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan khaufa, dengan rasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut Allah tak terima amalan kita. Kedua, takut Allah tak ampun dosa kita. Yang kedua, wa tama'a, dengan tamak kita. Bukan tamak dunia tuan-tuan. Ini tamak ganjaran akhirat. Ya, buat amal sikit tapi nak syurga. Ya, buat amal sikit tapi nak syurga. Bagi RM1 nak dapat syurga, nilainya cukup besar. Bagi RM1 nak dapat syurga, macam mana tuan-tuan? Ya, wa tama'a, tamakkan akan ganjaran Allah. Ya, lalu disebutkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak dapat, tiada siapa pun yang dapat gambarkan besar ganjaran Allah yang Allah nak berikan kepada orang yang tahajud ini, ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Baik. Last kali disebutkan, last ayat yang terakhir saya nak berikan apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah buat baik. Nampak tabung, tak payah tanya banyak, boboh duit siap-siap. Nampak orang susah, tak perlu tanya, kamu ni daripada daripada sindiket mana ni? Tak perlu tanya banyak tuan-tuan. Paling tidak bohlah RM1. Tak luak duit kita tuan-tuan, ya. Tak perlu soal. Itu antara dia dengan Allah. Kebaikan kita telah diterima. Bersegera. Tapi bayangkan saat ketika mana kita boboh RM1 dekat orang fakir miskin tu, tiba-tiba fakir miskin tu datang kepada kita, bang, saya ni sebenarnya bukan orang miskin pun. Saya ni jutawan. Saya ni duit hartawan banyak ni. Baik, tuan tunggu kejap. Bilik. Tuan, ni ada satu geran seekar dekat tengah-tengah KL ni. Saya nak hadiah dekat tuan. Biar betul. Saya bagi RM1 je. Ini semua adalah jasa baik tuan bagikan RM1. Kita dengar tak logik kan? Allah kali kau lagi tak logik. Yang mana Allah sebut apa dia? Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah nak beri sebidang tanah bukan di tengah KL. Di tengah KL ni pun dah juta dah. Lebih juta bilion agaknya. Besar nilainya di tengah-tengah KL ini. Tapi Allah nak beri bukan di KL. Wa jannatin, tanah, sebidang tanah dalam syurga besar mana? Minas sama'i wal ard. Besar daripada langit sampai ke bumi tuan-tuan. Allahu Akbar. Dengan kenilai hanya mempercepatkan kebaikan yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan inilah dia, kita kejar kebaikan itu. Jangan tunggu esok buat kebaikan. Nampak orang kita beri infak dan sebagainya. Barang siapa keluar rumah dengan cara nak buat kebaikan, maka pahalanya lebih besar daripada 10 tahun melakukan iktikaf. Jadi yang baik daripada Allah
yang kurang daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf di atas telanjur kata, bersalah bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya nak mempelawak kepada tuan-tuan perempuan, datanglah jenguk ke sekolah kita tuan-tuan. Ada anak-anak buah ke, saudara mara ke yang nak masuk ke sekolah kita, masih lagi saya buka pendaftaran, yang mana sekolah kita ni seminit saya cerita tuan-tuan, secara ringkasnya adalah kita buat, saya berobjektifkan akademi tahfiz da'i, masuk hafaz Quran ya. Dan objektif paling utama, saya kata ustaz, saya kata dekat guru kita, ustaz, kalau mereka tak mampu 3 tahun hafiz Quran tak apa, yang penting paling utama sebelum mereka hafiz Quran, mereka dah jadi anak soleh. Itu paling utama. Yang kedua, saya latih mereka jadi da'i, mereka pandai khutbah, mereka pandai jadi imam, mereka pandai tahlil, talqin, mandikan jenazah kita, mereka boleh jadi seorang ketua, leader. Dan terbukti tuan-tuan, waktu bulan Ramadan baru ni, sepanjang Ramadan anak-anak tahfiz kita sehinggalah daripada umur 16-17 tahun sampai yang paling kecil 10 tahun, semua jadi imam dekat surau yang berdekatan. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya bimbang juga takut ada orang komplain ke apa, tapi alhamdulillah berjaya tuan-tuan. Jadi kalau ada nanti boleh hubungi saya, insya-Allah ada rezeki kita jumpa di sana, nak buat program di sana pun boleh. Ahlan wa sahlan, saya mengalu-alukan. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa. Saya Da'i Aiman, like dakwah, share ilmu. IG saya Da'i Aiman _DAIAIMAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.